Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa 'adada kamalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang bermaksud kata Allah telah mengangkat Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-Nya yang beriman dan juga daripada kalangan hamba-Nya yang berilmu, yakni yang menuntut ilmu dengan beberapa darjat dan kelebihan. Sekarang Allah nanti yang hormati dan mengurusi majlis merangkap Tuan Imam, pengurusi dan ahli doa dan kuasa masjid Kota Masjid An-Nur, Kota Kubang, Lagu, Wakaf Baru, Kelantan, Darul Naim, para alim ulama, pimpinan masyarakat, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya maka hingga ke saat ini kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk terus hidup. Maka dengan kecepatan hidup yang sifatnya amat sementara ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk menggandakan amalan kita demi meningkatkan ketakwaan kita, kerana ianya merupakan bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Rabbul Jalil. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, setiap yang hidup pasti merasai mati. Kita suka pun kena mati, tak suka pun kena mati. Dan kita mati ni pula, walaupun benda ini kita tahu, sebab kematian itu berlaku hari-hari. Mungkin kalau di kampung kita ni, mungkin 3 hari sekali, seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi ke Mekah sama ada haji dan umrah, kalau di Masjid Nabawi itu setiap waktu ada jenazah. Bukan setiap hari, setiap waktu. Paling kurang seorang. Maknanya cerita mati ni hari-hari berlaku. Dan pula nak cerita mati ni Allah tidak meletakkan sebarang syarat. Tak semestinya orang berpencin, tak semestinya orang bermasalah, ada gout, ada buasi, ada macam-macam ada. Tengok-tengok yang sihat mati dulu. Sebab kita semua sedia maklum yang disebut sebagai ajal maut, jodoh pertemuan. Kita hanya merancang. Ketentuan Allah dah tentu dah. So, untuk ingatan semua, termasuk yang bercakap, kita perlu dan sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Kerana apa? Kerana makin lama kita hidup, kematian makin hampir. Lagi lama hidup, nak mati lagi dokek. Nah, jangan kita duk rasa aku ni muda lagi, aku ni sihat, sudah buka, lambat lagi nak mati. Tak. Sebab untuk pengaduan tuan-tuan, tarikh mati bagi kita semua telah pun tersedia. Yang mana kita sedia maklum bila sampai saja ajal maut kita,
tak akan didahului maupun ditangguh walaupun sesaat. Hadirin sekalian, saya buat contoh. Katakanlah tarikh mati bagi kita semua termasuk dengan Tok Imam ni. Katakanlah tarikh mati kita semua ni 1 April 2018. 2018, jangan ambil 2014, berapa hari lagi dah. Itu tarikh mati bagi kita semua. Masuk yang bercakap ni 1 April 2018. Katakanlah hari ini ke 1 April 2018 ada 1000 hari lagi. Itu tarikh mati kita 1000 hari lagi. Hari ini, besok tinggal 999 hari. Lusa 998 hari. Dan tu macam mana kita kata aku ni muda lagi, lambat lagi mati? Oh no. Itu satu tanggapan yang salah. Bermaksud makin lama hidup tak kira kamu tua ke lebih-lebih lagi, yang muda ke sama saja. Makin lama hidup kematian makin dokek. So kita perlu bersedia buat perubahan, tambah amalan dan sebagainya demi bekalan terbaik, iaitulah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sebelum nak panjang-panjang cerita, oleh kerana malam ni pertemuan suluk saya di sini. Saya malam di masjid Kampung Laut. Masjid Kampung Laut tempat malam esok. Mana tahu tak ingatlah ada dari beberapa siri jelajah Pantai Timur, 2 dalam 1, iaitu dakwah dan ekonomi. Jadi mungkin ada yang kenal dan saya pasti ramai yang tak kenal saya, walaupun saya rasa saya ni macam dah terkenal. Jadi saya perkenalkan nama saya sebagaimana yang tertulis di belakang tu, Omar bin Jaafar, ataupun dikenali sebagai Ustaz Omar Jaafar, atau ringkasannya UOJ. UOJ itu Ustaz Omar Jaafar atau bracket Ustaz Omar Jutawan. Kebetulan buat bisnes sampai ke tahap jutawan. Saya dilahirkan di kampung Sungai Aceh, Nibung Tebal, Seberang Perai, Pulau Pinang, kira-kira 54 tahun yang lalu. Dibesarkan di kampung Pulau Medan, Bagan Serai, Perak, Darul, dan kini menetap di Gombak, Selangor dan juga di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Di Gombak saya ada 2 rumah. Di Pulau Pinang, Nibung Tebal, Pulau Pinang saya ada 1 rumah. Walaupun ada 2-3 rumah, sebenarnya saya ni belum lagi berumah tangga. Khususnya di Kelantan, khususnya untuk tahun ini. Baru mempunyai 8 orang cahaya mata, 9 orang cucu, dan beberapa orang ibu mertua. Saya ni sepenuh masa dalam bidang dakwah dan juga sepenuh masa dalam bidang usahawan. Pernah diundang dan menjadi tetamu untuk beberapa program radio dan TV, antaranya Radio Pulau Pinang, Radio Perak, Radio Selangor, Radio IKIM, TV1, TV3 dan banyak lagi. Jemputan ceramah ke seluruh tanah air, termasuklah sampai Sabah Sarawak dan juga sampai ke Brunei, Thailand dan Indonesia. Tuan-tuan boleh melayari YouTube, boleh tag ceramah Ustaz Omar Jaafar, insya-Allah keluar dalam muka makhluk ni. Adalah kaki-kaki lagi yang mungkin kurang-kurang panas. Jadi sekalian, bagaimana yang tertera malam ini insya-Allah bukan tujuan nak mengajar, cuma sekadar nak berkongsi pandangan apa yang disebut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan yang kita nak bicarakan pada malam ini, iaitu tentang kepentingan sunnah dalam kehidupan. Hadirin sekalian, manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Manaf teramat menyayangi umatnya, mengatasi segalanya. Hatta ketika hayat baginda, Nabi pernah bersabda seolah-olah Nabi angkat tangan macam berdoa. Nabi angkat tangan macam berdoa, lalu kata Nabi, Allah marham khulafai. Ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahku.
Bila mendengar macam itu, sahabat bertanya, "Man khulafa'uka?" Siapakah khalifahmu? Maka Nabi jelaskan ciri dia ada 3. Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di yuraddidu na'hadisi wa sunnati wa yu'allimu nasi min ba'di. Inilah yang kata Nabi SAW punya sayang kat kita tuan-tuan. Nabi minta kepada Allah dengan katanya, "Ya Allah, rahmatilah ke atas khalifahmu." Bila mendengar begitu, sahabat bertanya, "Man khulafa'uka?" Siapakah yang dimaksud dengan khalifahmu? Yang kita sebut khalifah ni kita sedia maklum, mudah kita faham, iaitulah pemimpin ataupun ketua. Sahabat bertanya, "Man khulafa'uka?" Siapakah khalifahmu? Siapa yang maksud khalifah ni siapa? Maka Nabi jelaskan ciri dia 3. Yang pertama kata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di, iaitulah orang yang hidup selepas itu. Yang kata hidup selepas itu ni termasuk yang doa Nabi ni. Alhamdulillah, kita termasuk tuan-tuan. Tetapi bukan sekadar kita saja, termasuk juga yang di luar. Bukan sekadar yang Muslim, non-Muslim pun dia pukul rata. Tak kira lah yang bernama Datuk Seri Sami Belu ke, Datuk Lee Chong Wei ke, Robert Mugabe, Tak Sin Tinawat, Michael Schumacher, semua sekali lah tu. Sebab Nabi kata ciri yang pertama orang yang hidup selepas aku. Ciri yang kedua kata Nabi, yuraddidu na'hadisi wa sunnati. Bukan sekadar hidup selepas aku, tetapi dia kena menghidup dan beramal akan sunnahku. Aku tak hidup selepas Nabi macam nak kata tadi ya. Tak? Tok Sani Siam pun sama. Ayah Pin pun sama juga. Kan? Apa lagi? Bentuk kali pun dia juga. Takat hidup selepas Nabi, tak aktif. Yang kedua, dia boleh menghidup beramal akan sunnah. Bukan sekadar dia saja menghidup beramal akan sunnah. Yang ketiga kata Nabi, wa yu'allimu nasi min ba'di, dan dia pula kena menyampaikan kepada manusia yang lain akan sunnah. Ini kita boleh masukkan cukup dakwah ataupun yang disebut sebagai balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat itu. Terkadang ini yang kita nak bicarakan pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Yang pertama kita tengok dulu tuan-tuan, istilah sunnah. Ini dengar elok ni. Apa itu sunnah? Bukan apa itu syiah. Sebab sunnah ni setengah orang lah, bukan semua. Sebahagiannya dia kata, aku yang faham sunnah ni nikah pak. Tu bukan sunnah, tu punah namanya. Sebab apa? Sebab dia nak nikah pak, dia ambil ilmu piramli. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Jangan sampai pecah temberang, tengkorak. Mana boleh? Betul? Maknanya mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Maknanya nak menikah 1, 2, 3 kena pembohong, kena temberang. Ini termasuk dalam golongan manusia munafik. Betul tak? Aku tak kata itu betul kan? Itu mana di antara ciri atau tanda manusia munafik? Bila bercakap, bila berbicara, berdusta ya bohong. Sebab itu tuan-tuan, untuk nak menambah, saya bukan nak campaign ni. Saya bukan nak campaign sebab saya ni hanya pengambang sahaja. Tetapi lihat yang paling penting keberanian, yang kedua ketulusan, yang ketiga kejujuran. Itu konsep yang saya pegang. Dia bagi tak bagi itu bukan hak dia. Ini bukan nak campaign, ini jangan salah faham. Keberanian, ketulusan, kejujuran. Clear? Tuan-tuan, cekkan. Tu nak tahu tak apa lepas ni kita minum sebab misalnya gerai dah kalau belah. Tu. Jadi yang kita nak beritahu sunnah, sunnah daripada istilah bahasa bermaksud jalan. Itu yang kata sunnah. Adapun sunnah daripada ilmu hadis, yang dikatakan sunnah itu ialah sesuatu yang bersandar terus kepada Nabi SAW, sama ada daripada segi percakapan, perbuatan maupun pengakuan. Ini yang dikatakan sunnah. Dan sunnah ni dibagi dua. Sunnah kecil, sunnah besar. Dalam maksud yang lain, sunnah sunat, sunnah wajib. Pun bagi
dengan hadis, kata Nabi, di antara sunnahku yang paling besar, di antara sunnahku yang paling utama, bila mana kamu memerintah, bila mana kamu berhukum, kena meletakkan hukum Allah paling atas, maka itulah sunnahku yang paling besar. Ini perjuangan tentu. Perjuangan menegakkan agama Allah, hukum Quran, hukum hudud, nak panggil hukum apa pun tak apa, tidak. Ini satu kewajipan kata setiap Muslim yang mengaku hamba Allah bertakwa. Kalau kita tidak mengaku kita sebagai hamba Allah, sebaliknya kita mengaku, kita kata kita hamba Allah, tapi kita mirip hamba syaitan, hamba nafsu, hamba dunia, itu tolak ke tepi. Kalau kita solid hamba Allah yang mengharapkan keampunan dan surganya di hari akhirat, maka kita perlu berjuang bersungguh-sungguh demi menegakkan hukum Quran di bumi Malaysia tercinta. Apa yang nak takut? Saya sebut di mana-mana, bukan kata di Kelantan saja, di Johor, di Melaka, di Pulau Pinang, di Kedah, sebut hukum Tuhan ni. Apa yang kita nak takut? Yang kita takut ni pasal apa? Bukan tuan-tuan lah, cerita tempat lain yang dia tak apa nak mahu ni pasal apa? Mengaku hamba Allah. Sebab kita saya sebut mudah ya. Selaku hamba Allah, kita kena tunduk patuh perintah Allah. Hang tuju tak tuju, hang suka tak suka, sebagaimana yang Allah sebut, tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Sama ada kamu suka ataupun terpaksa. Dia tak boleh mencuka-cuka kita. Boleh mencuka-cuka kita? Boleh? Kalau boleh, malam ni saya nak test. Saya sebut mana-mana, malam ni, lepas ni insya bagi saya jadi imam. Dan saya minta sekali saja, malam ni sekali saja kita semakin insya nanti kita arahkan kiblat ke sana. Semua ikut lah. Kalau sekali lah please lah, bukan selalu pun, sekali lah. Lepas itu on balik lah, boleh? Boleh? Faham lah, faham lah. Itu saya nak bagi mudah faham, paling tak cerdik lah tu. Maknanya tak boleh walaupun sekali. Maknanya Allah kata sedia maklum dah. Orang mencurinya macam mana hukum, semua dah sedia maklum. Tak perlu diperjelaskan. Kalau Brunei itu ada satu mufti, Malaysia ni ada 13 mufti. Oh, sembahut. Bergabunglah mufti. Janganlah tanya saya macam mana kalau orang mencuri nak potong tangan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, dia tengok di mana, di Sudan ke di mana. Siapa ada tengok YouTube yang kena hudud tu kena potong tangan. Oh, duduk atas kerusi ya tuan-tuan. Lepas tu spray ubat apa, balik-balik dah lepas balik. Senang lah tuan-tuan. Penjara pun tak penuh, tak payah bagi makan. Siapa ada tengok? Ada tengok tak dalam YouTube tu? Tak tengok? Tuan-tuan tag hukum hudud, tuan-tuan tengok YouTube. YouTube. Tuan-tuan tengok hukum hudud. Saya tak ingat di mana ni, tapi di sebelah sana. Clear tuan-tuan. Dia pun tak gaduh ikat dengan sebab apa dia tahu bagi clear kat sini. Besok di akhirat, tuan-tuan, di akhirat tuan-tuan. Nak cerita bayang dunia ni tak ada dunia. Sebab tu kalau TV ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok TV ni yang ada kebenarannya. Kalau tuan-tuan tengok TV ni, cerita apa? Tengok berita pun melentong ada. Tak kawan ni dia kata apa ni, tak ni kelapan dia kata apa. Kalau TV ni, kalau tuan-tuan tengok TV yang ada kebenarannya, yang mirip ke akhirat tuan-tuan, cerita kartun ni lah. Kenal? Kena lagi pokok, hidup balik. Kena lagi timpa batu, hidup balik. Kan besok dia harapkan. Kalau kena baku, ada balik. Kartun lah. Tu tuan-tuan, jangan salahkan orang-orang tua yang selalu tengok kartun tu. Lepas tu dia menjiwai. Dia kata, aku kena bertobat ni, besok dia harap aku teruk ni. Kena apa batu, kemik, lepek. Hidup balik. Betul? Tu gambaran besok dia harap tuan-tuan. Na'udzubillah. Tu, tuan-tuan nak beritahu. So kita balik orang kita. Balik tak tahun ni, minum air kan. Pasal lupa. Lupa tu sebab apa lupa? Sebab apa? Sebab tak ingat. Tu, ini satu ketepatan. Tu kita jangan takut untuk melaksanakan hukum Tuhan di mana saja saya menyeru. Kalau kita sebagai hamba Allah, kena wajib menyokong. Tak kira kumpulan mana, tak kira puak mana, tak kira apa-apa kumpulan dan pertubuhan. Bila mana mereka bercita-cita nak melaksanakan hukum Allah, wajib sokong. Baik, hadirin sekalian. Itu sunnah paling besar dan kita kena berjuang sampai bila-bila. Baik.
Ini betul kan? Sebab itu saya sebut di mana-mana pun agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang berteraskan kepada ilmu. Ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu, di dunia ni tempat menuntut ilmu, kemudian baru amal. Sebab tu nak tengok kepada kita betapa pentingnya ilmu hadis ni, hadis sahih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari dan menuntut ilmu itu adalah wajib kata setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Menuntut ilmu ni wajib. Tak kira lah apa ilmu pun. Jangan ilmu syirik, ilmu bomo. Zam-zam ala kazam ni. Oh, kemah. Ini pula dia teropong menara condong lah. Pasal apa dia condong? Kemah. Dia main teropong macam tu pula dah. Allah. Patutnya tuan-tuan, kita kena ingat ini je. Setiap yang berlaku ni ada hikmahnya. Kita buat bisnes, maju tiba-tiba jatuh. Kita bina rumah tangga, tiba-tiba bercerai, pecah belah. Kita buat itu, buat ini, jatuh dan sebagainya. Kita kena muhasabah, kita kena cek di mana salah kita, di mana silap kita. Ada sebab tuan-tuan. Kalau nak cerita pasal MH370, patutnya mic ni dia kena muhasabah. Antaranya pakaian pramugarinya, antaranya dalam mic tu ada ayat setan. Disajikan minuman arak kepada yang meminta. Kalau pakai rupiah ni tak bagi. Kalau minta boleh tak bagi. Tu kena buat rock sikit, buat rambut kembang, kapak ke apa, kalau lebih kurang. Hello, gini stop satu, cara sampai tu kan. Tu kita mengaku negara Malaysia ni meletakkan Islam di depan sebagai negara Islam. Tu kita kena ikutlah aturan itu. Tutup aurat elok-elok. Allah dah Islam mengharamkan arak, tutuplah arak tu. Biarlah orang naik ke tak naik, kita patutnya gitu. Hadirin yang bermakna. Itu kita balik pada cerita. Ini kita nak bagi tahu ni sunnah. Di antara sunnah besar daripada yang terbesar, iaitu majlis ilmu. So saya sebut di mana-mana tuan-tuan. Ilmu ni kita wajib hadir tanpa uzur syar'i. So kena faham. Ni lebih malang kita di mana-mana pun kita dah tahu dah ada kuliah, kita tahu dah ada ceramah. Saya tak kira lah ilmu ni tuan-tuan. Majlis ilmu ni tak kira apa nak sebut. Dia nak sebut ceramah perdana ke, kuliah bulanan ke, tazkirah ke, forum ke, seminar ke, apa ke, tak kisah. Buatnya juga tak mana, tak kisah di mana. Di masjid, di dewan, di padang, di studio, bila mana ianya berbentuk pesanan, amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikenali sebagai majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, kita wajib hadir. Duduk dalam majlis ilmu umpama duduk di dalam taman-taman syurga. Hebat duduk dalam majlis ilmu ni. Hatta hebatnya orang ilmu ni tentang tidur orang. Tidur dalam majlis ilmu lebih bagus beramal si jahil mampu ayub. Faham tak? Dia tak kerti apa. Semayang rupak. Lepas habis dua, habis sambung. Sujud tak ke mana, rukuk tak ke mana. Tuan-tuan boleh tengok ada manusia yang gini. So, kena gini. Dan lebih malam. Ada kuliah, dia tahu dah ada kuliah, dia keluar. Dia keluar pergi minum, ataupun dia pergi makan malam, ataupun dia pergi beli nasi lemak. Ni alasan, malam kan tengok ada semayang maghrib tu, balik dia buat, ni apa nama menantu suruh beli nasi lemak. Tu bukan darurat, tu kena faham yang kata kita boleh tinggal majlis ilmu atas dasar uzur syar'i. Tuan-tuan kena faham yang disebut sebagai uzur syar'i itu tak boleh tidak. Itu kalau lepas hisap balik pun tak mati lagi insya-Allah. Kalau mati pun tak kau syahid itu. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Tapi kita duk bagi alasan gitu. Tuan-tuan kena faham yang kata uzur syar'i. Kok tak faham lah, tapi Allah tanya insya-Allah faham. Maknanya kita tiba-tiba tengah ni dapat mesej, anak mesej dia kata ayah balik ni muak pengsan, ni muak pengsan ni hidung keluar darah apa-apa. Tu boleh balik.
jangan jawab mesej. Saya kata, sabar. Sekejap, ayah ada kuliah. Tunggu sekejap. Mangkuk punya ayah. Boleh faham tak? Contoh gitulah, itu yang kata uzur syar'i. Ku takkan suruh beli nasi lemak, ku takkan bawang habis dekat rumah, itu bukan uzur syar'i. Untuk menidakkan kepadaku kuliah. Sebab ilmu, kita sedia maklum tuan-tuan, ilmu Allah ni terlalu luas. Yang mana tuan-tuan pun semua sedia maklum nak pernah dengar dah. Andai kata segala tumbuhan, pohon kayu dalam dunia dijadikan batang pen, air laut dijadikan dakwah, lalu tulis ilmu Allah, nescaya tak ada. Tak ada semua tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar bab semayang ni, ada berapa pasal bab semayang? Kalau tuan-tuan yang belum tahu, maknanya tolong bagi tahu, dalam bab sembahyang saja ada lebih kurang 22,000 bab. Tuan-tuan tahu berapa? Tuan-tuan, okey, tak apa. Aku tak nampak itu, kita nak bagi mudah nampak. Nabi lagi Rasul. Yang kata Nabi itu 124,000, betul? Nabi 124,000, Rasul 313, betul? Yang wajib kita tahu apa? 25. Rasul yang ke-26 apa? Yang ke-27? Yang ke-28? Itu makna dia nak bagi tahu ilmu Allah. Baiklah benda tu tak wajib. Cuma kita sekadar tahu. Wajib tahu 25. Begitu juga dengan malaikat. Yang kita tahu malaikat dah 10 tu. Ni yang bagi ilham. Kadang-kadang penceramah dia lupa dia jin. Tu malaikat. Malaikat yang mencurahkan ilham, memberi ilham atas arahan Allah, namanya malaikat. Saya bagi satu malaikat. Malaikat malahan. Ini malaikat malahan. Kalau malaikat Mikail bagi makanan tak? Betul? Malaikat Mikail rezeki, betul tak? Okey? Malaikat malahan ni dia memberi ilham. Itu yang kadang-kadang bila penceramah tu dia malaikat Allah sampai malaikat sampai ada ingat balik tu. Tu sebagai contoh. Tu hari ini itu baru bab tu boleh cerita bab lagi. Hak semayang tu tengok macam-macam perangai. Hak semayang macam-macam perangai, macam-macam ada Allah senang nak sebut. Hadirin yang macam-macam. Sebab itu ilmu ni kita kena duduk, kita kena faham, kita kena hayati. Ilmu. Tak kira apa ustaz, tak kira apa kitab, tak kira apa bab, tak kira dia lembab ke dia apa ke duduk tuan-tuan. Bukan lama sangat. Pernah ke sini buat kuliah maghrib, bermula lepas maghrib dia habis pukul 10.30. Pernah? Tak pernah pun. Habis-habis nak kelajak isyak pun mungkin dalam 10-15 minit gitu je. Betul tak? Duduk balik rumah pun tak tidur pun. Tidur? Tak tidur. Tidur dalam majlis ilmu lagi kemah. Bukan marah dah, nak nasihat. Tu nak bagi tahu kata ilmu tu kita kena duduk molek, hayati, lalu amalkan ilmu. Sebab masa saya belajar dululah. Guru saya pesan bila mana pergi kuliah dengar ceramah apa ke ilmu ni dia kena tambat. Nak tambat dia macam mana? Kena tulis. Kali jenis pengajian berkitab, kalau saya di Lembah Kelang tu, yang jenis pengajian bulanan saya nak semua yang mendengar ni kena ada kitab. Baru senang. Saya baca, hak sana tolong tengok. Kalau saya terbaca tak betul, hak sana boleh tolong betul. Baru ke? Apa dia nak kata? Saya baca ya. Tengok. Itu. Okey, itu kalau jenis pengajian berkitab. Kalau jenis kuliah-kuliah umum macam ni, paling kurang kena bawa buku, bawa pen. Lalu macam-macam ada. Teknologi, boleh rakam dan sebagainya. Penting. Supaya kita, petanan guru saya, supaya kita ni nanti bila balik, terbaiknya ilmu ini bila kita bawa balik, kita amalkan. Paling kurang satu yang kita dapat. Mungkin kita dapat 3 atau 5. Contoh malam ni apa yang saya nak sampaikan nanti. Kurang-kurang tuan-tuan balik bawa satu amal dalam kehidupan itu sudah cukup bagus. Itu ilmu. Walaupun dengar berkali-kali tak apa, tapi kita nak hayati amal. Bukan lagu tuan-tuan dengar berkali-kali tak faham pun. Tak apa beramal dengan lagu. Tak kira lah lagu apa pun. Ilmu hal itu cerita lagu piramid, ada lagu tak faham tu. Kan? Tak faham tu tapi ulang. Ni cerita lagu lama. Lagu lama saya ingat apa pun saya ingat. Zindagi eksabar besuhana ya habar kya hu istiwana. Apa kita yang tak tahu dah. Ole. Betul tak? Zindagi
Saya pun tak faham. Tapi lagu yang kita tak faham, tak kira lah Indonesia kali Malaysia ni, tak kira sama lah Hindustan. Kalau Kelantan ni siap buat di Barat Hindustan lah, lagu Hindustan pun saya pun tahu lah ada lagu-lagu sebagai hiburan, sekadar hiburan. Tak faham apa pun kita ulang berkali-kali, ulang apa yang kita faham. Ni kuliah pun kita cuba kita faham, hayati betul-betul dan kita amal dalam kehidupan. Barulah naik makam takwa. Baru naik makam tu, baru kemah. Dah lah. Okay. Itu tak apa. Kalau setuju, boleh panggil lagi. Tak setuju, inilah kali pertama dah akhir. Saya pun tak kira hati. Terus kita balik ke cerita kita hadir. Clear? Itu nak kata sunnah. Apa dia? Ilmu. Kemudian apa lagi yang kata sunnah? Juga antara yang kita terlepas pandang, iaitulah dakwah. Ini cerita dakwah ni tuan-tuan. Walaupun kita sedia maklum, dia termasuk sifat wajib bagi Nabi. Iaitulah kini amanah, tabalik, fatanah. Apa dia? Antaranya tabligh menyampai. Kita pun kena menyampai dakwah tu yang Nabi sebut balighu anni walau ayah. Kita kena sampaikan. Setelah bila sebut dakwah, dia banyak cara yang kita boleh buat. Tuan-tuan, suka saya mencadangkan. Saya ulang, suka saya mencadangkan. Di mana-mana tempat, kalau di Kelantan saya sebut. Kalau boleh selepas ini, bila kita nak ada kuliah, bila dah tahu dah macam malam ni nak ada kuliah, kalau boleh daripada subuh tadi, sekurang-kurang 3 waktu, subuh, zuhur dan maghrib, sebelum nak dilaukan azan, ambil masa sikit dalam seminit, umum dari pembesar suara, bagi salam tuan-tuan dan perempuan, pada malam ini masjid kita ada kuliah bulanan yang disampaikan oleh Ustaz Fakrul Rabi, contoh, ataupun siapa ustaz. Jadi dijemput tuan-tuan perempuan yang kelapangan wajib hadir. Nanti zuhur umum lagi, sebelum maghrib umum lagi. Gunakan, manfaatkan. Itu yang kata dakwah. Ingat dakwah ni macam mana? Dia dah baca motor, dia pergi ceramah dekat dia. Dia dah cuci motor, pakai seluar pendek, pergi kat dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oh, dia tahan buat apa dia? Aku ni nak dakwahkan. Dia pun perintah je. Oh, kena dakwah gitu. Oh, bukan. Kan, kena lemah-lemah dakwah. Kita faham, kita tengok Nabi. Nabi punya suku dakwah. Sampai musuh teruja. Itu Nabi, kita contohlah. Kalau tak boleh ke semua pun, kita ambil lah yang kita termampu. Sebab itu dalam kaedah agama, tuan-tuan, kalau kita tak mampu buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Umum, tuan-tuan. Umum. Sampai dah jadi trend. Sampai masyarakat pun dah faham, oh, malam ni ada kuliah ni bang. Jadi kalau dia nak pergi kerja, kalau dia pagi-pagi tu subuh kan, tak kira lah nak buat sebelum subuh kan, selepas subuh tu pulang lah, tak kira lah kalau subuh dengan zuhur tu. Tapi kalau maghrib, eloknya sebelum azan. Zuhur, subuh terpulang. Tonton tak percaya buat, sama di kabar, tonton buat, tengok 1 ke 2 bulan, tengok peningkatan ni macam mana. Kadang-kadang orang ni, bila dia terlewat datang, dia rasa segan. Tuan-tuan, ada beberapa tempat yang saya syorkan tuan-tuan. Hari ini antara satu tempat tuan-tuan sampai terbang daripada surau, dulunya surau, hari ini dah naik taraf. Surau boleh mendirikan Jumaat, terpaksa kiri kanan pasang skrin. Bukan dalam tuan-tuan, kiri kanan pasang skrin. Siapa yang biasa sampai tempat ini, iaitulah Taman Kantan Permai Kajang. Taman Kantan Permai Kajang. Kalau siapa yang ada saudara mara di sana, boleh tanya tengok. Hatta mereka ni kalau ada kuliah bulanan, bukan sekadar melalui pemetar suara masjid. 2 orang naik motor, seorang pikul. Apa yang di situ dia panggil? Low hailer. Low hailer tu. Masuk lorong-lorong. Oh, tu macam kita tu lah. Kan? Lori masuk tu. Tindang-tindang. Tilam lama tukar balu. Tendong-tendong. Tilam lama tukar balu. Tendong-tendong. Sini dah masuk tak? Tilam lama tukar balu ada tak? Ada. Kan? Jadi masuk tu. Bagi tahu malam ni ada ceramah perdana pun. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini yang kita nak. Kita tak mahu. Kita tak mahu. Apa yang kita cakap tak sama dengan hati. Apatah lagi tindakan. Tindakan kita macam mana? Selalu saya sebut tuan-tuan, very simple. Mana pun saya sebut di kampung laut. Kehadiran jemaah lebih kurang macam ni. Masjid besar, di mana-mana. Okey, masjid kita ni, meriahnya masjid kita ni. Masjid kita lah. Tak kira lah tempat tuan-tuan kan, di mana kan saya di Wakaf Baru pun macam tu, di Keterek pun saya cakap macam tu, di mana pun, di Kuantan pun saya cakap macam tu. Masjid kita ni meriahnya waktu bila tuan-tuan?
Tuan-tuan tak setuju pun tak apa. Saya tak apa. Tapi nak beritahu tuan-tuan. Saya Ramadan terlepas tuan-tuan. Malam pertama tarawih. Malam pertama tarawih di masjid Bandar Baru Nilai. Subhanallah. Masjid besar lagi pada ni tuan-tuan. Penuh. Sampai ke kaki lima tuan-tuan. Dahsyat. Tetapi oleh kerana kita tidak menjiwai. Betul. Ramadan hebat. Ramadan bersemangat. Minggu pertama, minggu kedua. Kalau kita menjiwai, kalau kita faham Lailatul Qadar 10 malam yang akhir, patut yang tu powerful. Betul. Ini kita kena muhasabah diri masing-masing. Saya terkadar fadzakir. Innama anta mudzakir. Lasta alaihi bimufassir. Allah kata beri peringatan. Sesungguhnya kerja kamu manusia bukan bagi peringatan. Tu kalau panjang umur kita akan jumpa Ramadan yang tak berapa bulan lagi dah ni. Semangat. Bukan semangat kita saja, kita kena bawa anak-anak, isteri-isteri main duduk sama. Sebab tu tuan-tuan, kau nak pergi pakej umrah. Kan? Sedia maklum kan? Buah-buah hujung tu memang mahal. Tentu pun, tapi kenapa kita? Gitulah, boleh faham. Tak mau cerita banyak-banyak, tapi nak bagi tahu begitu. Ini yang kita nak ilmu. Kita tak mau sekadar ilmu, hanya sekadar halua tengok masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Kalau masuk kiri kanan, jeng. Dia jeng. Itu masuk kiri kanan, dia jeng. Itu kita tak mau gitu. Sebab itu kita paling penting, ilmu ni bukan sekadar untuk didengar, tetapi yang penting dipahami lalu diamalkan dalam kehidupan. Hadirin yang bermanfaat yang baik. Itu dakwah tu bincang tengok dengan pengurusan masjid, boleh tiru, boleh ikut apa yang saya mencadangkan, tetap saya buat. Lebih-lebih lagi kalau ceramah-ceramah perdana, kuliah-kuliah bulanan, kuliah mingguan, umum daripada subuh, zuhur, maghrib. Bukan lama sangat pun, bukan kena modal apa pun. Betul? Ambil masa seminit sebelum nak adhan, tengok masuk waktu 6.50, 6 seminit sebelum nak adhan tu umum tuan-tuan dan perempuan malani gitu. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kemeriahan. Tak saya buat. Tuan-tuan doa ya Allah bagilah hidayah pada tunjuk khairah ni supaya datang semua. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, hadirin yang berbahagia. Kemudian ada apa lagi? Nak cerita ni pada sunnah ni banyak. Antara kepentingan sunnah dalam kehidupan yang kita ini antara yang terlepas pandang, bukan semua, iaitulah solat berjemaah. Kita ada kalian perlu ingat Nabi SAW yang amat kita sayangi, yang amat kita mengharapkan syafaatnya besok pada masa inilah manusia yang Allah beri dengan memberi syafaat kepada kita. Tuan-tuan sedia maklum, Nabi sepanjang hayat baginda, Nabi tak pernah semayang seorang-seorang melainkan berjemaah. Mana dia yang kata kita ni mengaku umatnya? Mana dia kita ni yang mengaku nak mencontohi akhlak baginda? Semayang berjemaah pun kantoi. Betul? Bukan semua lah. Takkan sambut hijrah, dia buat sepanduk, belakang, lepas tu menyanyi. Hijrah itu perjuangan, deng 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 deng. Hijrah itu pengorbanan, deng 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 deng. Weh, dia rentak tu best nak taruh kereta deng deng deng. Ada hijrah ya. Dulu tak pernah semayang lah, pun tak semayang. Dulu semayang seorang-seorang, sekarang pun semayang seorang-seorang, tak pernah. Perubahan tu kata hijrah daripada tidak baik kepada yang baik. Tuan-tuan, apa hikmah berjemaah? Antaranya silaturahim. Saya tak tahu lah di Kelantan, tapi kampung saya ada 2 kes berlaku tuan-tuan. Mati kerah, orang tak tahu. Sampai orang kampung pelik, apa nama, ayam dia pergi bawa rumah. Orang pergi rumahnya, ayam dia pergi makan ulat. Dah berulat dah tuan-tuan. Tu. Satu kes di Kajang. Sampai terpaksa buat laporan polis untuk nak pecah masuk dalam rumah. Tengok kereta ada, pintu pagar, mangga sangkut macam tu je. Panggil tak jawab. Tolak pintu tak boleh, terpaksa ambil, panggil polis untuk nak cover. Tak jumpa kata kes pecah rumah, masuk datang keras. Tuan-tuan, ini antara hikmah silaturahim.
ni Haji Dolah. Ada Haji Dolah. Ada pinjam nama. Tengok ni dua kali tak makan ni. Dia tak pernah ni. Jadi secara tak langsung tuan-tuan, jemaah ada respon. Nampak tak? Itu daripada sudut situ. Daripada silaturahim. Oh, dia bersegi ganjaran pahala. Sedia maklum tuan-tuan. Semua tahu. Semayang berjemaah boleh 27. Betul? Semayang seorang-seorang boleh 10. Alangkah untungnya semayang berjemaah. Sama juga semayang. Mungkin nak kelewat sikit, nak panjang sikit, mungkin 4-5 minit, 10 minit gitu pun tak ada pun. Tapi oleh kerana tak nampak tuan-tuan, maka orang abaikan semayang berjemaah. Kita selesai semayang maghrib, mungkin ada orang yang baru masuk. Mungkin dia terlewat ke balik kerja apa kan. Dia masuk, dia tengok orang dah selesai semayang maghrib, dia semayang seorang-seorang. Kenapa tak ambil seorang yang tengah semayang sunat ni untuk nak ambil pahala jemaah? Inilah ilmu tuan-tuan. Kerana kefahaman. Ada masyarakat tak sampai tuan-tuan. Sebab dia ingat, bila kata nak semayang berjemaah, dia mesti imam di sini. Dia semayang sunat kan. Bila kita tegur, kita nasihat dia kata apa? Dia kata, saya mana tahu dia semayang sunat ke, semayang hajat ke, semayang apa. Lantaklah dia semayang apa-apa. Jangan semayang mayat, sudah. Dia nak semayang apa? Dia nak semayang tarawih ke? Dia nak semayang witir ke? Kita ikutlah, kita ada. Kalau kita tak buat lagi isyak, contohnya. Tapi oleh kerana kejahilan kita, nampak tak? Membawa kepada kerugian diri kita. Main berjemaah dan tunjuk tuan-tuan. Tapi oleh kerana tak nampak. Saya yakin penduduk ni bukan ramai. Ni ada ramai lagi tak? Nak tengok masjid ni ramai, tak ramai. Cuba sebut lagi cabaran saya yang itu. Mana bendahari masjid? Bendahari mana bendahari? Bendahari mana bendahari? Mana bendahari? Tolong kat kanan bendahari. Duit banyak duit. Duit masjid banyak tak? Beres? Beres. Okey, bendahari kata beres. Kalau tak cukup, cari dana dulu. Selepas dia cari dana, mesyuarat dulu, kemudian istihad. Mulai 1 Mei. Ni, saya sebut ni. Nak tengok masjid ni jadi macam mana. Kalau nampak, tapi yang ini tak nampak. Istihad, mulai 1 Mei. Siapa-siapa yang datang semayang berjemaah di Masjid An-Nur, tolong tulis nama dalam buku. Sebab mulai 1 Mei, pihak pengurusan masjid akan bagi elan khas kepada mereka yang datang semayang berjemaah, iaitulah siapa datang satu waktu, elannya RM27. Okey tu. Aku tak percaya buat tengok. Kalau sehari 5 kali, RM27 kali 5 berapa? Lambat jawab, lemah matematik. Berapa? 135 saja. Satu hari. Kali 30 hari? 4,050. Saya tahu lah sebab saya selalu ceramah. 4,050 riyal tentang sebulan elang semayang berjemaah. Tak payah jawab kelang overtime. Betul tak? Kalau nampak. Tapi hari ini kita diceritalah kehebatan semayang berjemaah. Antaranya semayang seorang-seorang boleh. Semayang berjemaah boleh 27. Tak mari ikut. Tak buat juga. Sehari ini kalau kita tak mampu berjemaah di masjid, surau atau seumpamanya setiap waktu, setidak-tidak tuan-tuan berjemaahlah dengan anak-anak dan isteri-isteri di rumah. Setidak-tidak. Sekurang-kurang untuk melahirkan kita sebagai ya Allah pun ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu sebagai ketua, pemimpin, maka dia pentadbir. Itu kita kenal. Hadirin yang dirahmati Allah. Boleh? Betul? Pinjam memang. Ni dua cadangan saya atau boleh bincang. Tapi esok aku dah ada elang hat, bagi tahu. Saya pun nak sembang dapat sekali 2 hari tadi ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik, kemudian apa lagi? Antara banyak sangat, tapi ini mungkin yang terakhir saya nak sebut. Cukup lah, tak larat. Minum air sekejap. Sikit lagi, ini yang terakhir bagi saya. Dalam satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ita'il ghanam fa innaha barakah." Hadis yang cukup pendek yang mana maksudnya kata Nabi, sesungguhnya pada kambing itu ada keberkatan. Kita pernah dengar cerita garam? Garam, pernah dengar tak garam? Pernah? Itu pun
hadis power tuan-tuan. Itu kita simpan lain kali. Sebab insyaAllah bukan ni kali pertama. Nanti insyaAllah kita ada naik. Nanti kita nak cerita kehebatan garam dalam kehidupan. Tapi kita tak nampak tuan-tuan. Orang dulu garam tu dia jadi macam apa tak tahu. Nak merawat garam, nak pagar rumah garam, nak halau syaitan garam. Sebab garam ni antara produk yang syaitan takut. Kalau tuan-tuan tahu tu, tak buat saya kayak gitu. Saya nak cerita pada malam ni, cerita kehebatan kambing. Lebih-lebih lagi kambing ini kata Nabi antara yang terbit di antara darah dan najis, itulah susunya. Dan pertama kita nak bagi kenal kambing. Kambing merupakan binatang prasejarah, bukan dinosaur. Macam mana kita dah terpedaya dengan dakwah Barat menyatakan dinosaur itu binatang prasejarah. Kambing mendahului tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sejarah manusia pertama di dunia, Nabi Adam. Turun mai Hawa tuan-tuan. Cuma tu lahir antaranya anaknya Habil dan Qabil. Korban yang dibuat oleh dua anak Nabi Adam. Binatang apa? Binatang apa? Binatang kambing. Bukan dinosaur. Inilah kambing, binatang tertua di dunia. Tengok kambing. Janggut tuan-tuan. Kambing kan? Hebat kambing ni tuan-tuan. Okey, itu satu hal. Dan untuk mengatakan juga, semua nabi-nabi, rasul-rasul bela kambing. Antara kelebihan kambing ni, pertama dia kuat, antibody dia kuat, tak ada masalah. Kalau kita tengok tengok lah dulu Kelantan ke Kedah ke sama serangan penyakit kuku dan mulut yang kena binatang apa? Lembu kebau, betul tak? Kambing antibody dia kuat. Tuan-tuan. Dan kambing ni antara binatang yang degil. Sebab tu sebelum Allah nak mengarahkan nabi-nabi, rasul-rasul untuk mentadbir, mendidik manusia, aku test dulu hampir belah kambing. Boleh tak? Oh, kerana tuan-tuan, siapa ada ni pernah belah kambing? Saya 2 kali tuan-tuan belah kambing. Kali pertama saya jual, kali kedua pun saya jual. Tak boleh, tak tahan. Kainah dia leceh. Degil. Nak tahu binatang degil? Kambing ni, apa bukti dia degil? Tuan-tuan pernah tengok sirkus kan? Tuan-tuan pernah tengok kambing main sirkus? Ada? Harimau ada, walaupun dengar ada, boleh bentuk ada. Kambing tak ada bentuk, degil tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan fikirlah mirip. Pun begitu, ada keunikan kambing pada susunya. Sebab tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan kepada yang tahu, alhamdulillah, kepada yang belum tahu malam ni insya-Allah mungkin tuan-tuan dapat ilmu. Susu terbaik di muka bumi ada 3. Susu yang bersifat alkali. Badan kita asid, so kita perlukan alkali. Susu terbaik di muka bumi ada 3. Yang pertama, susu ibu. Semuanya nak tanya dalam ni siapa yang masih terus mengamalkan susu ibu. Walaupun tuan-tuan ada ibu tak ada susu dah. Kalau ibu ada susu besar ni ibu menampur ini. Kan? Tak ada dah tuan-tuan. Susu terbaik ialah susu ibu. Susu kedua terbaik. Susu kambing nombor 3. Susu kedua terbaik, susu apa? Siapa teka dengan tepat, hadiah mitri. Jumpa saya di luar. Hadiah susu kedua terbaik. Susu unta. Susu kuda. Lain? Susu kibah. Lagi? Alhamdulillah malam ni tuan-tuan dapat ilmu. Susu kedua terbaik ialah susu ikan paus. Ambil kau. Kalau dengar kuliah tak nak dengar kuliah. Tuan-tuan, mamalia terbesar di dunia ialah ikan paus. Ikan paus di kategori mamalia, dia memang melahirkan anak. Bila dia lahir anak tuan-tuan, anak dia pun gedor. Pergi makan. Jangan tanya tetek ikan paus tu sama mana. Tapi itulah kata pertama, susu ibu kita tak ada dah. Tak nak peluang lah. Nak cari susu ikan paus, mampu kita. Sebelum kita nak tangkap dia, dia nyam kita jadi tak ikan paus.
Maka inilah minuman terbaik sepanjang zaman, susu kambing. Kerana apa yang diperlukan oleh sistem tubuh manusia ada pada susu kambing. Susu kambing dia kaya dengan protein. Protein ini baik untuk tulang. Ni tuan-tuan yang tak kira lah, yang muda, cara muda, atau pembesaran untuk tulang, gigi dan sebagainya. Dia kaya dengan selenium. Di selenium ni tuan-tuan antaranya dia baik untuk minda. Ada pada susu kambing. Anak-anak yang belajar, yang sekolah, kalau tuan-tuan ada anak ke, ada cucu ke, kalau ada 3 orang, tuan-tuan simpan 1 orang, jangan bagi minum susu kambing. Tuan-tuan tengok macam mana kebijaksanaan, hafalan dan sebagainya. Berbeza sangat. Begitu juga kita yang dah meningkat dewasa ini, untuk menghindarkan daripada nyanyuk, selenium yang ada pada susu kambing. Dan juga selenium pada susu kambing itu ialah sumber tenaga. Jadi kalau tuan-tuan mungkin dah umur 30, 40, 50 yang dah lemah syahwat, amalkan susu kambing. Dia boleh meningkatkan power macam bapak kambing. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ni pernah duduk di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah, di bawah kaunseling rumah tangga. Jadi dalam kaunseling rumah tangga ni, dalam masalah kes nak bercerai-berai ni, 2 kes. Antara penyebab perceraian ni 2 kes. Pertama, masalah seksual. Ada yang masalah boleh bangun, tak boleh bekerja. Ada yang boleh bangun tapi tak bertahan lama. Saya tahu lah tuan, saya terpaksa bercakap benda ni. Ini fakta, ini keperluan. Itu sampai isteri bagi amaran kat saya, Ustaz, kalau suami saya tak berubah, saya boleh tempoh 3 bulan lagi. Dan saya cari lain dia. Dia tak nak dapat pun saya nak cari. Nak cakap macam saya nak buat macam mana tuan? Tuan-tuan, kita kena tengok sebab ini antara mungkin kerana pemakanan, makanan mi segera, air gas dan sebagainya tuan-tuan. Ini antara yang menyebabkan. Tu kambing antara yang terbaik. Fakta yang kedua, punca perceraian adalah daripada sumber ekonomi. Anak nak nikah lepas tu, mana-mana okey. Tuan-tuan, kalian susu kambing boleh membantu. Dia kaya dengan, pertama tadi protein, lepas tu dia kaya dengan selenium, kaya dengan vitamin, dan kaya dengan protein. Maknanya untuk sistem tubuh manusia, kalau tuan-tuan amal pertama, tuan-tuan amalkan susu kambing, pertama boleh pahala. Ingat, kami tengah hadis bagaimana sabda Nabi SAW yang maksudnya, bahawa siapa yang menghidupkan tunahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, nescaya dia bersama denganku di surga. Masya Allah. Kalau tuan-tuan mengharapkan surga Allah, mengharapkan sifat Nabi, tuan-tuan tak ada pilihan, kena memperbanyakkan tunah. Banyak tunah. So hari ini pertama, susu kambing. Pertama, minum boleh pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, minum boleh sihat. Dan yang ketiga, minum boleh merawat. Kalau tuan-tuan ada gout, tuan-tuan ada darah tinggi, tuan-tuan ada kencing manis, tuan-tuan ada sembelit, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Ini penawar yang kita terlepas pandang. Itu boleh saya nak cerita lagi kombinasi antara susu kambing dengan madu. Boleh cerita lagi kombinasi antara madu, susu kambing dan habatus sauda yang semua powerful, yang Nabi tinggalkan kita secara percuma. Betul tak? Ayat yang popular, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu contoh terbaik. Ni Nabi amal, ni Nabi tinggalkan kita. Kenapa kita terlepas pandang? So tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, kalau kencing tak lawas, kencing tak lawas ke arah mungkin batu karang dan sebagainya, ataupun tuan-tuan bila kencing tuan-tuan kata macam pedih-pedih, itu antara ke arah batu karang. Tuan-tuan gabungkan 3. Tuan-tuan cari habatus sauda, campur dengan madu, tolak dengan susu kambing. Subhanallah tuan-tuan. Amal. Saya ulang, dia bukan ubat tetapi penawar terbaik yang Nabi, yang tuan-tuan bersedia makhluk habatus sauda, kata Nabi tetaplah bersama dengannya, penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nabi sebut, bukan UOJ sebut. Bukan UOJ sebut, tuan-tuan pada sedia makhluk. Tapi kita ini terlepas pandang. Kerana kita mengambilnya dalam kes tertentu. Betul? Contoh, saya tak tahulah, tapi saya kata sama juga. Bila anak kita baru lahir sehari 2 kena demam kuning, cari apa? Cari apa? Kau di Kelantan ni cari apa?
Antaranya susu kambing, betul? Betul tak? Betul ke tidak? Kenapa masa itu kita cari susu kambing? Anak kita lega, lepas tu tak cari dah. Tuan-tuan, Allah Akbar. Susu formula yang ada di pasaran tu, subhanallah, tuan-tuan. Teruk. Sebab tu tuan-tuan, tengok dalam kitab Sama'i. Penita Yahudi dalam satu mesyuarat, mereka ni ada dua bekas, satu susu lembu, satu susu kambing. Tengah mesyuarat, keluar sekumpulan tikus. Pergi hidu bejana susu lembu, dia tinggal. Dia pergi hidu susu kambing, dia terus minum. Maka ketika itu pendeta Yahudi dalam mesyuarat, dia buat keputusan, kita tengok ni binatang yang tak ada akal, cuma ada nafsu, pun pilih minum terbaik susu kambing. Maka ketika itu sejak daripada zaman Nabi Allah Musa, maka Yahudi mengharamkan kepada kaumnya susu lembu. Maka mereka lah pengamal mutlak susu kambing sejak daripada zaman Nabi Allah Musa hingga kini. Karena susu kambing minuman terbaik. Sejarah Nabi-Nabi Rasul-Rasul kita ini terlepas pandang. Sebab itu tuan-tuan, minum boleh pahala, insyaAllah minum boleh sihat, insyaAllah minum boleh merawat. Kalau nak buat bisnes, insyaAllah boleh jadi jutawan. Kerana kambing, hebat kambing ni tuan-tuan, jutawan. Nabi paling banyak belah kambing. Nabi apa tahu? Tahu tak? Nabi Allah Ibrahim banyak mana kambingnya, wallahualam, anak pun tak tahu. Tetapi anjing yang mengawasi kambing Nabi Allah Ibrahim berjumlah 12,000 ekor anjing. Tuan bayangkan kambing Nabi Ibrahim banyak mana? Kaya betul. Semua sahabat-sahabat kambing. Piramli jadi kaya kerana kambing. Ahmad Al-Bab yang kaya. Kambing tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak menjaga ekonomi, marilah kita bersama dengan produk Muslim yang berasaskan susu kambing. Lepas ni kita boleh jumpa juga, kita boleh sembang bagaimana nak menjaga ekonomi dengan produk susu kambing, minum boleh pahala, sihat, semua dan sebagainya. Dan saya nak beritahu kepada rakyat, susu kambing bukan sekadar untuk diminum, tetapi susu dalam kehidupan. Bermaksud dia boleh buat merawat. Kalau nak buat masker, kalau ada luka-luka kecil, buang-buang tu, susu yang saya bawa tu dalam bentuk powder. Dengan teknologi moden kita formulakan. Kita boleh buat macam tepung goreng dicampur tanpa-tanpai ke. Gitu. Luka-luka. Kalau tuan-tuan buasir, tuan-tuan bisa ambil minum susu kambing dalam bentuk powder, tuan-tuan tampal. Ambil bubuh dekat buasir. Sebab produk kita ada liability insurance sehingga 1 juta US. Syarikat Bumi Putra 100% di Alostar, semuanya nak kita boleh menjaga ekonomi. Mana sihat boleh itu, boleh ini, boleh dan sebagainya. Dan kita tukar dalam kehidupan insya-Allah untuk mencari produk halalan thayyibah. Jadi itulah rasanya sekadar ini yang saya boleh kongsikan untuk tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum saya nak akhiri majlis ini, saya nak bagi nombor telefon. Saya nak bagi nombor telefon saya ni atas 2-3 sebab. Pertama, sekiranya penyampaian saya ini menyimpang daripada ajaran Islam yang benar, tetap boleh telefonlah mana-mana majlis agama, jabatan agama, boleh buat aduan supaya diambil tindakan kepada saya. Itu yang pertama. Sekiranya, yang kedua, sekiranya tuan-tuan ada apa kemuskilan, kalau nak tanya apa-apa, telefon, jangan di mesej ya. Ni nak tanya ni Ustaz, payah nak jawab. Kemudian yang ketiga, aku pun nak jemput kenduri ke, nak jemput ceramah ke. Nak rekomen pergi ceramah dekat mana, dekat Danuk ke mana ke apa ke, boleh telefon saya. Nama sebagaimana yang tertera, Omar bin Jaafar. Nombor telefon yang boleh dihubungi 019 233 0735. 019 233 0735. Tadi yang tepuk pen, tepuk kocek, semua tak ada apa. Semuanya saya nak nasihat selepas ini lagi. Ini nasihat saya yang terakhir. Kalau boleh selepas ini saya tengok baju semua ada kocek. Lepas ini tuan-tuan paling tak ada apa, kena ada buku kecil, kena ada pen. Kena bersedia tuan-tuan, tak kira apa. Takut nanti hari Jumaat untuk imam umum ni besok kita ada gotong royong ke apa. Lepas tu kita ada takbirah regat. Tadi keluar tadi ada begitu, ada hari Jumaat ni kita ada takbirah siapa ustaz tu? Dah lupa dah. Faham tak? Sebab kita ni mudah pelupa. Tu kita kena ingat, kita kena tambah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi keberkatan pada pertemuan kita pada malam ini.
tuan-tuan bawalah balik apa-apa yang saya sampaikan, kurang-kurang satu amalkan dalam kehidupan, sebarkan kepada rakan teman mudah-mudahan kita menjadi manusia yang disayangi oleh Allah SWT. Mohon kemaafan yang baik semua daripada Allah. Kalau ada silap, kelemahan dan kesalahan saya sendiri, kalau wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم إنا نسألك الرضا والنار اللهم إنك رحيم ربنا ربنا لنا إماما ربنا كريم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار